Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara yang rindang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga sahabat ini berasa sangat lapar. Kalau ada nasi sekawa, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu pokok ara. Kalau lapar begini, ayam 10 ekor pun sanggup aku habiskan. Atau Buyung pula. Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. Bagi aku kalau ada nasi sepinggan sudah cukup. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata Awang. Dengan nasi sepinggang, mana boleh kenyang. Buat kerjanya sangat lapar. Buyung mengangguk karena bersetuju dengan pendapat Kendi. Perbualan mereka didengar oleh pokok ara. Pokok itu bersimpati apabila mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, lalu menggugurkan 3 helai daun. Kendi, Buyung, dan Awang terdengar bunyi seperti benda terjatuh. Mereka segera mencari benda tersebut di celah-celah semak, masing-masing menuju ke arah yang berlainan. Ada nasi sekawa. Dia menghadap sekawah nasi yang masih beruap. Tanpa berpikir panjang, lalu dia menyuap nasi itu dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor, wah sedapnya. Tiba-tiba, Buyung pula melaung dari arah timur, serta-merta meleleh air liurnya. Seleranya terbuka. Dengan pantas, dia mengambil ayam yang paling besar, lalu makan dengan belojong. Melihatkan Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepinggan nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur karena mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. Perutnya mak kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak. Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. Kenapa kau tak habiskan kami? Perut aku sudah kenyang. Bukankah kau telah berjanji menghabiskan kami sekawah? Tapi perut aku sudah kenyang. Tiba-tiba, nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Dia cuma dapat menghabiskan seekor ayam sahaja. 9 ekor ayam lagi terbiar di tempat pemanggang. Oleh karena terlalu banyak makan, tekaknya berasa loya. Melihat bagi ayam-ayam panggang itu, dia berasa muak dan hendak muntah. Buyung segera mencampakkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kau tak habiskan kami? Aku sudah kenyang, makan seekor pun perut aku sudah muak. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di kawasan itu. Mereka meluru ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan menggeletak tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat gelagak rakan-rakannya. Kendi cepekik dan terlolong. Buyung pula melompat-lompat dan berguling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya, Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Dia meneruskan semula perjalanannya. Hingga ini akan mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak. Makan, biarlah berpada-pada dan tidak membazir.
Give my best to your mom, gonna miss those weekends home. Kinda weird that I won't be in that house again. When you hear our song come on the radio, don't turn it off, just get lost and remember.